Right, so hai semua. Untuk petang ni, kita still lagi dalam array. Okay, kita still lagi dalam array tetapi I nak bincangkan macam mana kita nak cari elemen yang paling maksimum dalam array. So contohnya, contohnya kalau tadi kita belajar kita masukkan markah ke dalam array dan juga kita cari total array. Tapi sekarang kalau kita ada 10 markah yang kita masukkan ke dalam data kita, 10 markah kita masukkan ke dalam array, kita nak cari data yang mana yang paling besar. Macam mana nak buat? So, first sekali, sebelum I ajar macam mana cara kita cari maksimum dalam array, kita akan tengok dahulu macam mana kita cari maksimum, yang tidak melibatkan array. So cuba bayangkan kita ada for loop ataupun kita ada satu repetition di mana setiap repetition itu kita akan mengambil satu markah daripada user. So next loop kita akan baca markah student seterusnya. Next loop kita akan baca markah student seterusnya dan seterusnya sehingga loop tu habis. So kita akan tentukan macam mana markah maksimum berdasarkan semua markah yang kita dah baca itu. Tetapi untuk part A ini, yang I nak tunjuk ini, bukan macam mana cara kita nak cari maksimum maksimum data dalam array. I nak cari maksimum markah saja yang kita pernah masukkan ke dalam loop. So how can we do that? Macam biasa, kita akan mulakan dengan start. So kita tak perlu total sama dengan berapa sebab kita tak nak total. So sebab kita nak gunakan repetition, mesti kita mulakan dengan counter equal to 0. Kita nak mulakan repetition lah. Counter equal to 0. So kita tahu kita akan baca markah daripada user. So read mark. Read mark. Kita akan baca markah daripada user. Kita akan baca markah daripada user. So baca markah daripada user ini, selepas kita baca markah daripada user, apa yang kita akan buat? Kita akan check sama ada markah itu, adakah dia lebih besar daripada markah terkini yang paling besar. I repeat. So, setiap kali kita baca mark yang baru, kita akan compare sama ada markah yang kita baru masukkan itu, adakah dia lebih besar daripada maksimum markah yang terkini. So kita compare. Maksudnya, kalau markah ini yang kita baru baca ini lebih besar daripada markah maksimum yang terkini, maksudnya siapa yang lebih besar? Markah yang kita baru baca ni lah. Contohnya, kalau Ali lebih gemuk dari Abu. Ali lebih gemuk dari Abu. Tiba-tiba seorang lagi datang. Hasan datang. So, Hasan lebih gemuk dari Ali. So, siapa yang lebih gemuk? Mestilah Hasan, kan? So, contohnya, Abu lebih gemuk dari Ali. Ali, tiba-tiba Hasan pula lebih gemuk dari Abu. So, siapa yang paling gemuk sekarang? Hasan lah. So, jangan salah faham. Make sure dia cakap gemuk kurus ke, dia bukan mengejek siapa-siapa. Dia just satu perbandingan. So, kalau Abu lebih besar pada Ali dan tiba-tiba kita baca pula, tengok pula Hasan, oh Hasan lagi gemuk dari Abu. Maksudnya Hasan lah yang paling gemuk, kan? So itu logik kita. So once kita baca satu markah, kita akan compare sama ada markah itu lebih besar daripada maksimum markah yang terkini atau tidak. Jadi sekarang ini kita akan perlukan satu variable nama dia max. Dan awal-awal sekali, kita akan apa? Kita akan kata max tu berapa? Max tu 0. Tak ada nilai lah kan untuk kali pertama. Markah apa? Max. Kalau markah sekarang, markah terbesar sekarang 0 pada awal-awal. So, bila kita read markah nanti, kita akan compare sama ada mark kita tu lebih besar atau tidak daripada max. So, kalau betul kita buat apa? Maksudnya, markah yang maksimum sekarang adalah markah markah sekarang ni menjadilah dia markah maksimum yang terkini.
Macam tu. Okay. So, I repeat. Kalau markah yang kita baru baca di sini lebih besar daripada maksimum markah kita yang terkini. Okay. Maximum mark. Okay. Maximum mark. Kalau dia lebih besar, so maksudnya maksimum mark kita yang terbaru ialah markah itu sendiri. Macam tu. Okay. So, kita buat if sajalah. Kita tak perlu else. Sebab else maksudnya, of course, dia lebih kecil. So, kita tak kisah. Okay. So, kita just nak ignore saja. Okay. So, lepas itu, kita tahu yang kita akan buat benda ni banyak-banyak kali. Betul? Bila kita tahu kita nak buat dia banyak-banyak kali, kita akan simpan dia di dalam mana? Di dalam, bukan disimpan. Kita akan tulis dia di dalam while loop. So, you all kena fikir. Once we have to read or do something repeatedly, it must happen inside the while block. Okay. So, selagi bila kita nak repeat benda ni, kalau kita ada 10 markah yang kita nak check siapa yang paling besar, so kita boleh gunakan while counter less than 10. Macam tu. Okay. Okay. Lepas tu, kita punya I di sini dah ada. Ini C kita. U kita di mana? Di sinilah sebelum and while kan. So, U kita mesti counter equal to counter plus 1. So, maksudnya, bila kita dah update counter kita, kita akan masuk ke dalam loop yang baru. Okay, nilai counter kita dah bertukar, updated. So, kita akan baca markah student yang baru dan kita akan compare pula adakah dia lebih besar juga daripada maximum mark yang terkini. Kalau dia lebih besar, yes. So, dia adalah maximum mark yang terkini. So, kalau tak, kita ignore sajalah. Kita masuk loop seterusnya, loop seterusnya, loop seterusnya. Sampai habis 10 loop nanti, kita akan nampak siapa yang kekal sebagai maximum mark. Okay? So, lepas update counter macam biasa, kita perlu buat apa? Kita perlu and while. And while. Okay? And while. So, saya masukkan sikit. Macam ni. Saya nak tunjukkan yang dia berlaku selepas start lah kan? Okay? So, maksimum tu bila yang kita dapat? Takkan kita nak setiap loop kita nak print dia maximum loop, maximum mark kan? So, of course kita nak print sekali sahaja. So, kita akan letak di luar. So, saya cakap apa? Print maximum mark. Okay. Dan kita akan stop. Macam tu. Okay. So, ini adalah cara macam mana kalau kita dapat, contoh ada 10 markah daripada 10 student. Okay, dan kita nak compare markah siapa paling besar. Tapi kita tak gunakan array. Maksudnya markah tu kita tak simpan dalam record pun. Kita masukkan check, masukkan check, masukkan check. So at the end of the loop, kita akan dapat siapa markah yang paling besar. Okay, next kita akan buat cara array. Okay, so maksudnya bayangkan kalau kita dah ada data, okay, user dah masukkan data ke dalam array. So macam mana pula kita nak check siapa yang paling maksimum. Contohnya kalau kita masukkan data markah, so markah siapa yang paling tinggi dalam record kita tu. Okay. So macam mana kita nak buat? I'm just going to show you the pseudocode. Okay, so start. Lepas kita start, kita buat apa? So ini kita tak nak kira total ya kelas. Kita tak nak kira total. So kita tak nak kira total. So kita tak perlu buat total sama dengan kosong. Tapi apa yang kita nak? Value apa yang kita nak? Kita nak highest mark. Betul? Highest mark. Ataupun maximum mark. So, kamu boleh declarekan maximum mark ini. Di atas, kamu declarekan kepada satu nilai yang impossible. Okay, impossible lah. So, takkanlah maximum mark kosong. Kan, mesti ada lebih. So, kosong ni impossible. Ataupun, cara lagi satu, kamu boleh gunakan, kamu boleh assume markah yang ada pada array ini, markah yang ada pada indeks pertama dalam array adalah markah maksimum. Okay, untuk initially kita assume macam tu. Okay, boleh juga kamu nak buat cara macam tu, tapi I akan tunjuk ini kamu initialize dengan value yang impossible saja. So, impossible untuk maximum mark untuk jadi kosong. Okay, so I setkan dia sebagai kosong pada awal-awalnya. Okay, and then lepas tu, apa yang kita perlu buat adalah kita perlu so, bayangkanlah kita tak ada data, so kita perlu masukkan data dulu kan. So, bila kita nak masukkan data, kita just counter equal to 0 at the beginning. Okay, dan kita perlu while apa? So, while counter less than 10. Okay, so selagi counter kita less than 10, apa yang kita perlu buat? Kita akan read mark. Read mark. Tapi, because kita ada array,
Ini soalan array kan? Kita nak simpan data markah kita dalam array. So, di sini kamu kena declare. Create and initialize array. So, kamu spesifikan apa nama array tu. So, nama array kita student marks. Student marks. Okay. So, berapa size dia? Size dia 10. So, kita letak macam tu. Kita letak macam tu lah. Alright. So, read. Sekarang ni kembali kepada kita punya loop. Setiap loop kita nak read satu markah baru. So, read mark. Okay, read mark. So, lepas kita dah read mark, kita boleh tulis read mark lah. Kita kena, kalau untuk array, kita perlu tulis, ambil array tersebut. Okay. Kita nak baca array dan kita nak simpan. So, student mark sini, di mana kita nak simpan dia. So, kalau loop pertama, kita akan simpan dalam indeks 0. Kalau loop kedua, kita akan simpan dalam indeks 1. Loop ketiga, kita akan simpan dalam indeks 2. So, nampak nilai indeks ni berubah. Berubah, bertambah 1, bertambah 1. So, apa lagi yang bertambah 1? Counter. Okay, so to treat kita akan gunakan nilai counter sebagai nilai indeks kita. Macam tu. So, after you have read the mark, what you need to do is you have to enter a new loop so that you can read the new mark. The other mark of the other student. Okay, so untuk loop ini, I ajar cara untuk kamu baca saja markah sebanyak 10 kali. So, counter equal to counter plus 1. Okay, counter plus 1. Okay, so bila kamu dah ada ICU kamu cukup, ICU kamu cukup untuk read ini. So, kita boleh end while saja. Okay. So, bila kamu nak masuk loop baru, sekarang ni kita nak determine markah siapa yang paling besar. So, kita dah ada data sekarang. You bayangkan semua data ni dah penuh. Okay, so baru kita nak masuk loop baru untuk kita check siapa yang maksimum. So, counter kita kena kembali kepada 0. Counter kita kembali kepada 0. Kalau kamu tak refresh nilai ni, maksudnya counter terakhir di sini berapa tadi? Lepas kita habis loop 10. Okay, so kalau kamu tak refresh, nanti kiraan kamu untuk loop yang seterusnya salah. So, kamu kena refresh counter kamu kembali kepada nilai awal which is 0. Alright, so kita nak loop over, kita nak iterate over our array. So, while counter less than 10. While counter less than 10. Okay, so apa yang kita nak buat adalah kita dah tak nak read, tapi kita nak compare value. Maksudnya untuk loop yang pertama, which is counter 0, okay, so kita akan tengok juga kepada data pada indeks pertama. So, bayangkanlah tadi user maybe dah masukkan nilai. Untuk loop pertama, dah penuh nilai ni. Dah penuh nilai ni. Bayangkanlah, ni contoh user dah masukkan. So, kita dah ada semua data di dalam array ni. Contohnya dah penuh sampai bawah. Okay, so untuk loop yang pertama, counter 0. Okay, kita akan tengok juga pada student marks. Okay, array student marks pada indeks 0, student marks pada indeks 0. Okay. So, kalau loop yang seterusnya indeks 1, indeks 2. So, di sini kita boleh tulis 0 lah. Kita kena ambil nilai counter. So, kita akan dapatkan, kita akses nilai tersebut. Okay. So, ini dah jadi 39.6. Okay, kita akan compare dia dengan maksimum mark yang terkini. Kita compare dia. So, kalaulah if, okay, bila kita nak compare value, kita nak determine sesuatu, kita perlu gunakan if statement. Kita gunakan selection. So, if apa? If the student mark ni, kalau markah yang kita sedang baca pada indeks ini, indeks, sekarang counter kita kosong kan? So, kita baca markah yang ini. Kalau dia adalah lebih besar, kan? Lebih besar daripada maksimum mark yang terkini. Tadi maksimum mark kita untuk loop pertama kosong. Kalau dia lebih besar, maksudnya, okay, maksudnya apa? Maksudnya student mark inilah yang maksimum, kan? Kalau dia lebih besar dari maksimum, dialah yang maksimum. Okay, comparison macam tadi I buat. Kalau Ali, okay, lebih gemuk daripada Abu, tiba-tiba Hasan lebih gemuk daripada Ali. So, siapa yang lebih gemuk? Mestilah Hasan, kan? So, now, bila kamu dah baca value di sini, student marks counter ini, okay,
Adakah jika dia lebih besar daripada maksimum mark yang terkini, which is kosong, so apa kita buat? Kita akan cakap bahawa nilai ini sendiri adalah maksimum mark yang terbaru. So kita boleh terus setkan student marks counter ini, okay, adalah maksimum mark yang baru. Macam tu, okay, maksimum yang baru. Macam tu lah. So, kalau dia less than, maksudnya dia tak maksimum lah kan? So, kita just ignore. Maksudnya, kita just need one single selection untuk kita check value ini. Siapa yang lebih maksimum. Okay? So, lepas if, bila single selection, mesti tutup dengan and if. Tutup dengan and if. Okay. Tapi kita punya loop yang ini belum settle class. Sebab kita masih ada I, C, tapi belum ada U. So, maksudnya, untuk next loop, kita perlu ada counter equal to counter plus 1. Baru kita masuk next loop. So, next loop kita, counter sama counter plus 1. 0 plus 1 become 1. So, counter kita yang terbaru 1. 1 less than kosong, true. So, student marks, counter kita 1. Student marks, index 1. So, mana student mark index 1? Ini. Kan? So, ini nilai dia. So, kita compare. Adakah nilai ini lebih besar daripada maksimum mark yang terkini? Maksimum yang terkini bukan kosong sebab tadi masa loop pertama maksimum mark kita adalah 39.6 bila kita dah compare dengan kosong pada loop pertama. So loop kedua maksimum mark kita dah bertukar. Okay? So maksimum mark kita yang terkini adalah ini. So bila kita masuk loop yang kedua kita akan compare. Adakah nilai ini lebih besar daripada maksimum mark yang terkini? So kalau yes, kita akan declare lah apa maksimum mark yang baru. Okay, so logik dia sama dengan yang tadi kalau tak ada array. Cumanya di sini cara kamu specify itu. Cara kamu baca markah itu. Okay? Markah itu berada di dalam array. So, kita kena panggil array dan spesifikkan apa indeks dia. Okay. So, next kita ada and while. And while. Okay. So, next. Apa kita buat dengan nak buat dengan max mark tadi? Kita print max mark. Print max mark. Okay. So, barulah kita boleh stop. So that is how you write the pseudocode ataupun cara-cara macam mana kita nak bukan calculate lah. Kita nak determine. Determine the highest ataupun maximum mark amongst 10 students. So kalau kita dah masukkan data dalam array, okay, macam mana kita nak tahu data mana yang paling maximum. So this is how you do it. Okay, so I repeat, first loop adalah untuk kamu baca data, second loop barulah kamu check sama ada, okay, data pada array tersebut pada indeks yang terkini, adakah dia lebih besar daripada maksimum mark yang terkini. Kalau dia lebih besar daripada maksimum mark yang terkini, maksudnya dia adalah maksimum mark tersebut. So, kita akan masuk loop baru, kita check lagi nilai yang baru, kita compare dengan maksimum mark terkini, sehinggalah habis 10 loop. At the end, kita akan dapat maksimum mark yang sebenar. Okay? So, kalau you tak puas hati, you boleh try buat counter table.